Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton kita ya yang berada di rumah, iaitu di Facebook Masjid Darussalam, Masjid Al-Khair ya dan juga Masjid Al-Khair dan juga Masjid Asy-Syakirin ya yang bersama kita juga ya di Facebook page Al-Fadilah Ustazah Syamim Sultana. Dan insyaAllah pada hari ini akan kita bicarakan tentang sebuah topik yang sangat penting tanpa kita sedari kerana kita semua berada di social media ya, daripada anak-anak kecil ya setahu saya lah adik saya yang paling kecil tu dia gunakan social media sejak usia mungkin primary ya, early primary school lah. Dan sehingga nenek saya pun yang berusia 80 lebih tahun pun aktif di Facebook. Jadi kita lihat sekarang ini social media sekarang dah menjadi sebahagian yang sangat dekat dengan setiap anggota dunia sekarang ini. Dan lagi satu isu pula adalah kerana kita semua di belakang skrin. Jadi kadang-kala kita ini tanpa kita sedari ya, kita punya typing ni semua telah menyakiti orang lain dan sebagainya. Jadi persoalannya adalah adakah media sosial ini ladang pahala ataupun jurang dosa? Oleh kerana itu, alhamdulillah telah kita undang ya Al-Fadilah Ustazah Syamim Sultana, iaitu seorang pakar motivasi, seorang ustazah yang saya rasa semua dah kenal lah, yang sangat terkenal dan sebagainya. Dan beliau juga ya di Instagram mempunyai ya 19,000 followers ya. Saya baru check ni 19,000 followers, masya-Allah. Jadi Ustazah Syamim lah orang yang paling tepat sekali, orang yang paling sesuai sekali lah untuk bicara tentang social media, insya-Allah. Jadi tanpa kita buang masa, insya-Allah saya mengundang ya Al-Fadilah Ustazah Syamim Sultana untuk sembang kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, apa dengar khabar Ustazah? loud and clear Loud and Masya-Allah. clear, insya-Allah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Baik, Alhamdulillah. para penonton sekalian, dipersilakan ya untuk like dan share pertama sekali ya yang berada di Facebook semua agar insya-Allah lebih ramai lagi yang dapat bersama kita pada malam ini dan insya-Allah dapat manfaat dia pada sesi ini. Dan juga kalau ada apa-apa soalan dipersilakan untuk tanyakan di ruangan komen ya. Dan insya-Allah pada pertama sekali Ustazah Syamim akan memberikan sedikit sebanyaklah ya kata-kata dan juga pencerahan berkaitan dengan topik kita dan insya-Allah seterusnya akan kita adakan sesi Q&A. Ya, jadi sesi Hikmah series ni adalah sesi yang sangat santai dan insya-Allah lebih bermanfaat ya buat semua. Ya, apa-apa soalan boleh persilakan ya letakkan di ruangan komen insya-Allah dan akan kita membicarakan dan kita akan Ustazah Syamil akan menjawabnya insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Al-Fadilah Ustazah Syamil Sultana ya untuk memulakan sesi kita pada malam ini insya-Allah. Falyatafaddal mashkura ma'jur. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pejabat atau pejabat MMB lah dan tim dakwah daripada Masjid Al-Khair, daripada Masjid Darussalam, daripada Masjid Asy-Syakirin kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Dah lama ni tak pergi online sejak kita Ramadan lepas habis Ramadan semuanya sibuk Syawal. Semuanya sebab excited sangat 2 tahun kita tak beraya sampai lepas raya 30 hari Syawal tu pun orang masih beraya, masya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita sekarang dah kembali online dan kembali kita belajar dan menuntut ilmu, alhamdulillah. Topik hari ni memang sangat menarik dan memanglah takkan basilah. Zaman sekarang tadi Ustaz kita pun tengok tadi nak setting macam mana, belajar nak cross post, belajar nak ini, benda-benda ni semua dulu tak ada perkataan dia, saya pun tak tahu apa tu cross post. Saya bila dapat undangan tadi, saya dapat undangan daripada masjid lain, dia kata Ustazah kita nak adakan kelas hybrid. Suami saya dah ketawa-ketawa, wah sekarang is a word, is a term, hybrid kan, dulu kereta je hybrid. Sekarang kita kuliah pun kita kelas-kelas ilmu pun hybrid. Jadi banyak yang kita lihat ada perubahan daripada sejak kita COVID sejak
saya pun COVID bila time raya. Time raya. Saya ada satu keluarga 6 orang, kita 6-6 lah kena COVID semua dah yang kita takut-takut tu semua dah datang, dah ramai. Sekarang kalau kita tak kena COVID, orang tanya, kau tak kena lagi? Lain pula Masya-Allah. Jadi zaman dah berubah muslimin dan muslimat. Kita lihat banyak perubahan daripada sejak COVID dan ramai yang dah pergi ke online. Secara terus terang saya beritahu, saya ni bukan an online person dahulu sebelum COVID. Jadi saya tak tahu Carousel ni semua tak reti sangat, tak beli sangat online. Saya kalau nak pergi sesuatu, saya old school lah. Saya pergi ke tempat tu, saya beli. Apa pun pergi ke tempat dan beli. Tapi sejak COVID, saya belajar walaupun bukanlah tu sangat, tapi sebab kerana COVID kan, kita rasa tak boleh keluar kan. Jadi kita ni dah push semuanya online. Jadi ramai di antara kita yang mana ni kalau kita tak ada dalam talian online, kita tak ada handphone, tak ada gadget, kita jadi bingung. Sebab kita nak kena, tak ada internet, dia katakan satu hari tak ada internet. Siapa daripada muslimin dan muslimat boleh hidup satu hari tanpa internet, kadang-kadang blog saya ni dia dah kata pukul 9 sampai pukul 3 tak ada elektrik je, kita dah mabuk. Macam mana tu, panasnya kan. Internet tu seperti kipas lah. Tak ada kipas, kita pun rasa bahang, kita rasa panas, kita rasa macam gelisah kalau tak ada internet. Jadi semuanya saya dah start by online. Sekarang ni saya dah tak minat dah pergi keluar, saya nak semuanya suka online, cepat. Delivery pun okey, semuanya senang sahaja. Saya belanja untuk raya pun semua online. Senang aja, alih-alih ting-tong datang satu kotak, saya pun lupa apa saya beli. Subhanallah, sekarang semua online. Jadi di antara kita ramai yang juga ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada macam-macam lah. Sekarang lagi zaman era orang-orang muda, lagi banyak dia punya apps makin baru, makin kita pun bingung Masya Allah. Tapi ada juga segelintir daripada kita yang tak nak apa tu social media. Saya tak suka social media. Saya tak nak Instagram ni semua, saya tak nak Facebook ni semua. Okey, saya tanya, awak pakai WhatsApp tak? Pakai. Kalau awak pakai WhatsApp tu pun samalah. Dia satu app yang mana kita berhubung antara satu sama lain. WhatsApp pun dah tak ada, dah jarang kita tengok orang pakai SMS sebab WhatsApp ni free kan. Dan WhatsApp ni kalau free lagi senang kita nak hantar. Kita tak fikir, kita kalau dulu saya di Mesir kan, saya pakai Vodafone. Kalau nak type message tu, satu kredit tu, satu message tu mahal untuk kita. Type lah sampai semua squeeze satu message. Kalau terlebih tu kena delete satu message kan, kalau kena delete lah apa-apa perkataan yang kita tak nak, just to squeeze into one message. Dululah zaman saya Vodafone Sekarang saya rasa macam dah tua, ya Allah. Sekarang WhatsApp ni kita boleh hantar sikit ha. Tak bayar pun apa-apa, subhanallah. Kan, jadi zaman kita dah betul-betul berubah, subhanallah. Dulu pun saya nak kena pergi webcam, Skynet lah saya pergi, ingat kadang-kadang webcam pun problem, hanya nak lihat muka ibu dan ayah saya. Sekarang tak perlu, kita boleh FaceTime, kita boleh video call dekat WhatsApp, saya dengan adik saya Viber, kita boleh pakai Skype, macam-macam. Jadi kita ni, walaupun kita tak ada mungkin katakan Instagram ataupun Facebook, kita ada media-media lain, kita ada app-app lain yang kita semua menggunakan. Jadi tak ada susah kita nak dapat satu orang yang kata saya tak pakai segala-galanya. Melainkan dia tak ada handphone, ada pakai telefon je lah. Dia pakai telefon rumah je. Subhanallah. Jadi kita tengok zaman dah berubah. Dan memang tadi Ustaz cakap pasal IG, sebenarnya saya baru je nak jinak dengan IG, baru 2 tahun. Terus teranglah, sebelum 2 tahun ni saya pun tak tahu share story pun. tak tahu apa-apa pun dengan IG. Betul-betul noob lah orang cakap, betul-betul tak tahu. Tapi kerana saya nak berdakwah, dan cara dakwah ni kita kena pergi ke social media sebab kita kalau duduk je orang tak datang, kita kena reach out to people kan. Jadi zaman sekarang kita kena berdakwah, lain daripada dulu orang pergi ke masjid, sekarang kita kena reach out, betul tak? Jadi saya tu kata okey, tak apa, bismillah, saya pergi ke bidang dakwah ni, saya nak pergi ke bidang social media. Bila saya pergi dalam bidang social media ni 2 tahun, alhamdulillah, okey, ada respons yang positif.
tapi juga ada benda-benda yang negatif. Dan ini yang kita nak cakap. Sekarang kita ada social media, kita ada Instagram. Kalau nak belajar, ada satu makcik itu dia jumpa saya, "Ustazah, dah lama tak jumpa Ustazah." Saya pergi majlis tunang orang sepupu saya. "Lama tak jumpa Ustazah, Ustazah ada kelas tak? Ustazah ada ni tak?" Saya kata, "Ada, saya ada kelas ni, saya ada kelas ni." Tapi awak check lah Facebook saya. Awak check Instagram saya. Lepas tu dia bilang saya tak ada Facebook lah Ustazah. Saya tak reti lah Zoom ni. Saya tak reti Instagram ni. Tapi saya bilang, Cik kena belajar Cik. Tak susah Cik. Cik klik je belajar. Nanti Cik klik, okey nanti Cik belajar. Kalau Cik belajar, Cik dapat dapat masuk Facebook. Banyak kuliah-kuliah di sana yang Cik boleh join. Cik tak kadang-kadang tak payah keluar rumah pun Cik boleh join. Oh okey. Jadi dia pun interested nak join. Okey nanti Cik tengok, Cik minta anak Cik yang buatlah Facebook dengan Instagram semua. Slowly kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat banyaknya. Jadi ada baiknya Facebook. Macam sekarang, kita ada Facebook, kita dapat dengar kuliah. Betul tak? Kita dapat belajar. Kalau tak ada Facebook, susah terkiar-kiar. Mana-mana nak dapat kalau tak nak Zoom. Dulu pun muslimin dan muslimat, saya pun terkiar-kiar Zoom. Dulu nak pakai Zoom, pakai iPad. Saya nak pakai iPad pun saya tak reti. Pakai ini, pakai AirPlay. Banyak-banyak benda tau saya nak kena belajar. Tapi sekarang, okeylah, Alhamdulillah, dah boleh pakai-pakaikan sebab hari-hari pakai. Jadi dia memang praktis lah. Jadi jangan sampai kita tak buat sebab kita takut kita tak dapat buat, insyaAllah. Dan jangan malu dan segan untuk tanya orang. Tapi bila kita dah masuk medan social media ni, kita kena hati-hati muslimin dan muslimat. Hati-hati, memang banyak pahala yang kita boleh raihkan. Join kuliah, kita boleh dengar ceramah, kita boleh dengar itu, tapi banyak juga dosa yang dapat kita buat ataupun kadang-kadang kita tak perasan yang kita buat dosa ni. Itu yang khawatir. Sekarang jangan cakap Instagram lah, jangan cakap Facebook lah. Dekat WhatsApp je. Kan? Dapat satu berita. Kita ketawa. Kita nak forward lah. Muslimat forward kat WhatsApp ni chicken doodle lah, betul. Kan? Share atau forward. Klik, share. Klik, share. Nak share satu news ni senang aja. Tapi adakah kita tengok ini berita ni benar ke tak benar? Adakah kita tengok berita ni memanfaatkan ataupun tidak memanfaatkan? Adakah berita ini akan lagi membuat orang gaduh ataupun akan lagi mengapi-apikan situasi atau tidak? Itu pun satu. Kadang berita tu benar. Benar ni Ustazah, benar. Saya pun terus terang kadang-kadang dengar satu berita memang rasa marah tapi saya fikir dulu, kalau saya share benda ni, adakah dia bawa manfaat? Muslimin dan muslimat, saya dah beberapa minggu ni tak post sangat lah dekat Instagram sebab saya nak kena take break sebab kesihatan, sebab anak-anak kat rumah saya ada 4 anak nak jaga. Jadi tak adalah macam sampai kemaruk nak betul-betul Instagram tu apa. Itu dah satu sickness satu penyakit Jadi kita kena tone down juga. Lepas tu kita tanya diri kita, yang apa yang kita post, setiap kali saya nak post, saya tanya diri saya, adakah apa yang saya post ni ataupun saya share dengan orang lain, Allah suka tak? Senang je, tak payah satu list, saya tanya je, Allah suka tak? Kalau benda ni Allah tak suka, benda ni tak bawa manfaat. Maksudnya kalau benda tu tak bawa manfaat, Allah takkan suka kan? Kalau benda tu tak bawa manfaat, saya takkan share. Walaupun berita tu contohlah muslimat tahu meme tak? Bukan huruf mim nun waw ya meme, M-E-M-E dia macam, contohnya macam, contoh muka ustaz dengan muka saya, lepas tu muka ustaz nanti kat sebelah muka ustaz dia taruh macam dialog, ustaz tu berbual sesuatu, lepas tu saya pun ada dialog, saya jawab ustaz, itu namanya meme lah, macam gitulah, macam satu gitu kan. Tapi sebenarnya ustaz tak berbual benda tu, saya pun tak cakap benda tu, tapi kita buat sebab sekarang kan zaman editing, boleh je kita letak teks dekat atas gambar, seperti ustaz ni berbual ini dan saya ni berbual macam gini. Lepas tu menjadikan satu bahan jenaka. Kita pun gelak lah, kita pun ketawa lah, kita pun rasa macam lucu lah. Dan kita ambil lah muka, mungkin orang-orang seperti Prime Minister ke, Presiden ke, siapa ke, kita letak muka dia yang kita tak suka ke, yang kita suka, kita letak, kita buat jadi satu-satu bahan lawak. Benda ni muslimin dan muslimat, sesuatu yang dah berleluasa. Tapi kalau kita fikirkan betul-betul, adakah benda ni benar? Benda ni tak benar. Ustaz tak cakap macam itu, saya tak cakap macam itu. Awak meletakkan perkataan dalam mulut kita sebenarnya dah memberitahu orang lain, inilah ustaz cakap macam ini. Kita buat lawak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah yang mafhumnya adalah orang Rasulullah kata aku akan garantikan satu rumah di hujung-hujung syurga, outskirts of paradise. Tu Rasulullah kata. Siapa? Untuk orang yang mana dia sebenarnya benar tapi dia tak nak gaduh. Itu satu. Dan nombor dua kata Rasulullah, dan satu rumah di tengah-tengah paradise, di tengah-tengah syurga untuk orang yang mana dia berjenaka, dia tidak berjenaka dan dia berbohong untuk berjenaka. Maksudnya kadang-kadang kita ni berbohong untuk buat orang ketawa. Faham tak? Jadi kita ni buat lawak, benda dia tak benar tapi kita buat lawak aja sebab alah just for fun ni, joking. Dalam Islam, Rasulullah larang kita buat macam gitu. Tak boleh kita buat benda yang tak benar tapi kita just for laugh, kata orang, just to make fun or to just for fun ni, tak boleh. Dalam Islam melarang kita sebab orang tu mungkin tak suka. Dan dalam hadis tu kita tengok Rasulullah bilang, Rasulullah janjikan sebuah rumah di tengah-tengah syurga untuk orang yang mana dia tak berbohong dalam berjenaka. Jadi hati-hatilah muslimat dan muslimin, kita nak forward benda tu, walaupun benda tu kelakar macam mana, kadang-kadang saya rasa tak lucu tau. Saya rasa macam tak funny pun, tapi orang kata kau tengok aku tak lah. Saya tengok dia tak lucu pun. Dia sebenarnya memfitnahkan orang itu. Orang tu tak cakap pun apa-apa yang kita tengok. Jadi benda ni tak lucu. Benar-benar tak lucu. Jadi take into consideration apa-apa yang kita nak forward, tanya diri kita, adakah benda ni benar? Adakah benda ni benar? Kalau kita sebarkan tanpa menyemak benda tu benar atau tidak, kita tanggung dosanya. Tanggung dosa apa? Tanggung dosa memfitnahkan orang. Wah, itu satu kalau benda tu benar. Kalau benda tu tak benar. Kalau benda tu benar ustazah, benda ni benar ni. Orang ni macam gini. Kita forward. Orang semua kita forward, kita dah jatuh kepada hukum orang yang suka membatu api. Kita api-apikan situasi. Saya kan kadang-kadang marah, kita pun kadang-kadang marah kan. Kita bukan malaikat, kita marah. Kita nak type something, kadang-kadang kita fikir kalau aku type ni menjadikan orang lebih marah. Menjadikan orang lebih marah kepada si fulan atau menjadikan orang lebih marah kepada si fulana. Jadi kita kena hati-hati. Hati-hati kalau kita nak aku buat ni ada manfaat tak? Ataupun aku hanya melepaskan geram. Tanya diri kita, apa niat kita nak post benda ni? Apa niat kita nak share benda ni? Selalu saya tanya diri saya niat saya nak post ni untuk apa? Untuk riak? Untuk show off? Untuk apa? Tanya diri kita. Kalau kita rasa, ni niat dia tak betul lah, jangan buat apa-apa, jangan post. Jadi tanya, betul, jaga muslimat, jaga jangan sampai kita share fitnah dan jaga jangan sampai kita share benda yang betul tapi mengapi-apikan situasi. Yang ketiga, jaga aib orang. Kadang saya tak faham lah, orang yang kadang ada news, orang ni dia jalan, dia bogil, katakan. Kita ambil news dia, kau tengok orang ni gila, orang ni gini. Ini benda ni serius sebenarnya. Kita tak tahu kenapa dia, orang yang waras takkan buat macam gitu, muslimat. Orang yang waras takkan buat macam itu. Siapa kita untuk hukum dia? Dan kita suka-suka, kau tahu kau tengok ni kelakar orang ni kan, dia gini tau, dia gitu tau, dia gini tak. Kalaulah itu anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, kita nak spread tak? Ataupun orang yang hantar kita, orang dah spread, kita akan rasa malu tak? Kita rasa malu tau, muslimin dan muslimat. Kenapa orang lain kita boleh buat? Kita sepatutnya jaga aib. Tak kisahlah dia muslim ke atau dia bukan muslim, kita kena jaga aib dia. Jangan kita sampai menjadi sebab aib tu lagi berleluasa, lagi ramai orang yang tahu aib dia. Subhanallah. Rasulullah SAW kan bilang, siapa yang tutup aib seorang muslim atau saudaranya di sini, maka Allah sendiri akan tutup aib dia. Allah di mana? Di hari akhirat. Kita banyak aib, muslimin dan muslimat. Kalau aib kita bau, busuk, muslimat, tak ada orang nak dekat kita. Sebab kita terlalu banyak aib. Tapi Allah as-sattar. Allah tutup aib kita. Kita pun kena tutup aib orang lain. Jadi banyak perkara tau. Kadang-kadang jari ni cepat nak bergerak. Apalagi kalau dia bergerak dan orang tak tahu siapa yang hantar. Aku hantar je, orang tak tahu pun. Ataupun buat Instagram nama lain. Nama lain taruhlah muka joker.
Taruhlah muka apa gitulah. Ni muka, tapi bukan muka sebenar. Lepas tu kita pergi kat Instagram orang lain, kita tulis lagi ni, kita tulis lagi tu, kita against ni, against tu, kita cakap macam-macam kita nak. Kalau kita nak cakap muslimin dan muslimat, tunjukkan muka kita. Jangan buat muka joker, jangan buat muka pisang, jangan buat muka apple. Lepas tu kita pergi kat mana-mana, kita bully orang. Ni nama dia cyberbully. Bully. Semua tak betul. Kalau kita tak percaya ataupun kita tak katakan ada orang, okay, contohlah Ustaz katakan Ustaz post something lah, saya tak happy dengan apa Ustaz post. Saya kalau tak happy dengan apa Ustaz post, kalau kan saya rasa betul-betul salah dan patut ditegur, saya pergi ke Ustaz personally. Saya tak attack Ustaz dekat social media. Kalau saya attack menunjukkan adab saya ni kurang. Okay. Tak ada dalam istilah Islam kita boleh mengaibkan ataupun attack orang, apalagi di social media, apalagi orang yang terhormat. Orang yang hormat seperti asatiza, seperti guru-guru, seperti mufti, kan? Baru-baru ni kita tengok ada hari raya. Hari raya semua dah, kenapa ni? Singapura belum celebrate ni. Kita kan dekat dengan Johor kan? Kenapa orang lain dah celebrate? Jadi bingung, jadi ni, jadi marah, emosi. Lepas tu kita lepaskan. Bukan hanya di social media, jumpa lagi hari raya. Kau tak tahu lah Singapura ni kan? Kita cakap macam gini. Kita cakap dekat social media, mufti ni betul tak? Kita ni nak question mufti. Kita tak kenal siapa mufti, subhanallah. Kita tak kenal orang-orang yang bersama dengan Sahibus Samahah mufti. Kita ni kalau nak taruh dia tak ada dah, kita nowhere near lah dengan ilmu mereka, dengan apa yang mereka beritahu. Sebenarnya muslimin dan muslimat, apa yang kita lalui time Syawal tu, itu sebenarnya menguji keegoan kita. Kita ni ego tak? Kalau kita rasa kita ego, maksudnya kita belum tawaduk. Maksudnya kita belum rendah diri. Kita belum rendah diri. Orang yang berilmu, dia rendah diri. Dia rasa lagi banyak yang dia tak tahu. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mana kita belajar, lepas tu kita tahu benda yang, aku tak pernah tahu pun benda ni. Kita rendah diri. Ni mungkin ilmu baru. Ataupun orang yang mana, orang kita percaya sesuatu A, tapi orang lain datang B, dia tak percaya, kita tak sama ni. Tak bersefahaman, tapi kita saling menghormati. Dia lebih mengetahui daripada saya. Patutlah dia buat. Walaupun aku tak faham, tapi memang dia buat tu memang betul. Okey, kita percaya dia. Ataupun dia mungkin setaraman kita. Ustaz mungkin kata, Ustaz, saya ni Ustazah, saya suka A. Saya kata, mana boleh Ustaz? B Ustaz. Dia kata, tak, saya suka A. Saya pula suka B Ustaz. Kalau kita gaduh-gaduh, kita ni nak macam anak saya yang 3 tahun dengan 5 tahun ni. Gaduh. Abang dia pun selalu mengalah. Abang dia mau mengalah kan. Lagi besar ni, lagi yang 12 tahun, yang 10 tahun ni pun tak gaduh macam gitu. Yang budak-budak ni gaduh macam gini. Kita kalau lain dapat orang yang berilmu, orang yang berakhlak, dia respect. Dia respect, tak apa. Itu adalah pendirian ataupun pendapat kamu dan ini adalah pendapat kamu. Kenapa? Mungkin ada sesuatu buku-buku yang kamu baca yang aku tak baca. Mungkin ada kuliah-kuliah yang kau pergi, aku tak pergi. Guru-guru yang kau belajar, aku takkan. Jadi dia ada sifat tawaduk. Tidak semua yang kita tahu. Allah kan subhanallah kan kita boleh dapat PhD muslimat. PhD. Aku ada PhD, tak faham ni semua, tapi bukan semua kita tahu. Kita mengaku yang Allah lebih tahu, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui daripada kita. Jadi kita kena ada sifat tawaduk. Jangan semua nak attack. Salah. Guru aku juga betul. Aku punya pendapat juga betul. Ini tu masalah sebenarnya, masalah diri kita. Masalah diri kita. Dan jadilah kita punya social media ni kita bergaduh, kita berbantah, kita ada kita cakap dengan orang, kau jangan ikut je mufti tu. Kan ada masalah. Jangan ikut kan. Kita kena selesaikan dengan secara peaceful. Saya bisa contoh lagi. Baru-baru ni ada pendakwa penceramah lah yang tersohor di Indonesia tak dapat masuk ke Singapura. Kan ada lagi gaduh lagi, kenapa kau tak ni? Sabarlah, relax.
Rasa marah, emosi. Saya pun rasa ada beremosi-emosi kan. Tapi emosi saya ada tempat lah tak boleh saya pergi. Saya terus terang bilang Muslimat, saya dah buat panjang-panjang. Panjang-panjang saya dah buat. Tapi saya tanya diri adakah saya beremosi? Adakah ini bawa manfaat? Adakah ini akan membawa lebih daripada bukan tak bawa memanfaat? Dan terus terang saya bilang Muslimat, saya tak post sampai sekarang. Sebab apa? Sebab saya tahu niat saya nak post tu belum lagi sebab saya tengah marah. Janganlah post tengah marah. Janganlah post tengah emosi. Wallahi sampai sekarang saya tak post tu. Benda tu masih kat sana. Saya tak post. Sebab apa? Kadang-kadang nak post ni kita nak apa? Kita nak like. Kita nak follower. Kita nak orang ikut kita. Apa ada? Muslimat, 1 juta orang ikut kita pun pasti ada orang yang tak suka kita. Pasti. Kita post satu, kita tengok berapa banyak like ni kita dapat tak? Kita post satu tu tanya, Allah like tak? Kalau Allah like, Jibril akan like. Kalau Jibril like, malaikat semua akan like. Kalau malaikat semua akan like, semua di penghuni syurga akan like. Kalau semua penghuni syurga akan like, semua di penghuni, Allah akan buat semua orang yang baik-baik semua datang kepada kita. Itu kalau Allah like. Apa kita post, tanya Allah like tak? Komen yang kita nak komen dalam orang yang ni, kita komen, kita nak tulis tu, Allah like tak? Jari kita ni muslimin dan muslimat akan jadi saksi nanti. Kan surah Yasin kita baca, hari itu pada hari kiamat, kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tutup mulut kita tak dapat berkata-kata, tak dapat cakap. Tangan, jari ni cakap, kaki cakap. Bayangkan jari kita ni dapat cakap, dia tak komen ini, dia tak komen ini, dia bully orang ni, dia tak gini, dia tak gini. Banyaknya jadi kita nak cakap. Saya tengah bayangkan, saya tak tengok surah Yasin tu ayat tu. Saya bayangkan tangan jari-jari kita ni sibuk sebenarnya. Sebab sekarang jari kita sibuk kan? Sibuk je dengan skrin lah, dengan apalah, dengan gini lah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi muslimin dan muslimat, jagalah hati-hati apa yang kita share, apa yang kita buat. Di social media pun bukan hanya kita tengok macam gini je masalah ni sekejap. Kalau kita lihat, ada masalah lain juga. Masalah apa? Ramai saya ada aduan-aduan daripada isteri-isteri mengenai suami yang suka lihat pornografi. Dan bukan hanya lelaki perempuan juga yang ada ketagih pornografi, melihat lucah, barang-barang lucah ataupun benda-benda lucah, video-video lucah ataupun gambar-gambar lucah. Dan kalau kita lihat benda dulu zaman saya kecil-kecil kan, kalau kita dengar ni macam benda tak ramai orang buat lah, dan kita susah nak dapat lah, susah nak dapat. Sekarang muslimin dan muslimat, handphone ni nak buat apa muslimat, kita scroll je, boleh je keluar. Dia punya hook dekat video tu boleh 2 saat tu benda yang tak senonoh. Kita nak buat apa? Adakah kita terus nak lihat? Kalau kita terus lihat pun orang tak tahu dah. Suami kita tak tahu kalau kita lihat. Kita masih menonton. Suami tak tahu. Ataupun suami yang buat, isteri tak tahu. Anak-anak tak tahu. Tengok macam baiknya suami aku gini. Tapi padahal dia tengok benda-benda ni. Boleh tak? Boleh. Perempuan pun boleh lakukan benda ni. Bukan lelaki sahaja. Hati-hati muslimin dan muslimat. Hati-hati. Kadang-kadang kita bilang anak-anak tutup mata. Mak dengan ayah je boleh tengok. Sebab mak dengan ayah matured. Tak. Dalam Islam tak ada istilah nak matured. Boleh tengok. Kalau benda tu haram untuk anak-anak awak lihat, benda tu haram untuk kita lihat juga. Hukumnya tetap haram. Jadi dalam adegan-adegan yang mana kita tengok, kadang-kadang kita tengok dah jadi macam satu kebiasaan. It's a normal thing. Every movie ada adegan-adegan cumbuan atau apa di dalam movie ni. Kalau kita tengok Instagram dengan Facebook, ada video kan, video tu kalau kita tengok ada adegan-adegan macam gini, kita nak terus swipe ataupun kita nak stay tengok. Tak ada orang tahu. Tapi siapa tahu? Allah tahu. Allah tahu. Siapa nampak? Rokib dengan Atib kat sebelah ni. Dah cantik tak? Cantik. Time tu lah kita kena ada sifat taqwa. Kita ada sifat taqwa. Taqwa tu apa? God consciousness. Kita tahu, sedarkan diri kita bahawa Allah itu sedang melihat kita. Allah itu sedang melihat kita.
Allah Al-Muhsi. Dan Allah semua dah rekod. Malaikat dah rekod apa kita buat. Kita bukan orang tak tahu, orang tahu. Allah Al-Khabir. Allah tahu apa kita lihat. Tak boleh tengok. Allah Al-Alim. Allah nampak. Allah tahu. Kita tak boleh hide dengan Allah dah. Dah tak boleh hide. Subhanallah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita type, apa yang kita forward, apa yang kita share, setiap daripada itu is taken into account. Dah ditulis. Allah, nama Allah Al-Muhsi. Saya tengah semangat Asmaul Husna ni, sebab tengah mengajar Asmaul Husna, tapi memang kalau Asmaul Husna ni memang dia masuk deep dalam memang betul macam kita boleh betul-betul bangun ni, Masya Allah. Setiap ihsa, perkataan ihsa tu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pandangan Allah. Dan di dalam surah Al-Kahf kita baca kan setiap hari Jumaat. Orang-orang yang dekat dalam neraka ni, dia kata apa ni, kitab ni, buku ni, semua dia tulis. Yang besar dia tulis, yang kecil pun dia tulis. Dia komplain ni, dia kata aku ingat benda ni tak masuk dalam rekod. Tengok dalam rekod pada hari kiamat, alamak, aku tengok benda ni berapa saat pun dia tulis. Di dalam surah Al-Kahf. Mali hadzal kitab, apalah buku ni, semua dia tulis. Alamak. Subhanallah. Jadi muslimin dan muslimat, sebelum kita dihisap, kita hisap diri kita. Apa telah kita lakukan dengan social media? Adakah benda-benda positif ataupun ada juga benda-benda negatif? Okey, tu yang nombor 2. Yang pertama tadi tentang sharing lah, tentang apa. Yang kedua ni tentang kita jaga mata kita, jaga pendengaran kita, apa yang kita lihat. Okey. Apa lagi dekat social media? Yang nombor 3. Yang nombor 3 ni kadang-kadang susah. Susah dia apa? Susah dia tak pakai jari. Dia tak perlu jari. Ada golongan-golongan orang di social media, nama dia golongan stalkers. Golongan stalkers ni dia tak type apa-apa lah. Dia tak like apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia tengok je. Tapi bila dia tengok, fikiran tu dah fikir. Saya kasi contoh lah sekarang saya baca dekat Facebook, ada orang tak happy. Kenapa orang nak pergi holiday kena post ni? Tak payah post lah. Nak tunjuk ke apa ada banyak duit? Kan? Sekarang masalahnya bukan orang yang post. Sebab masalah orang yang post, niat dia antara dia dengan Allah. Sekarang kita ni, kalau kita lihat orang pergi ke mana-mana, London ke, pergi ke mana-mana, kita rasa tak sedap hati. Kita rasa, bukan tak sedap hati, kita tak senang hati. Dengan nikmat orang, maksudnya kita ni ada problem dengan diri kita. Ada sesuatu dalam hati kita yang nama dia adalah hasad. Hasad ni, bila kita tak happy tengok orang happy. Senang tak? Senang aja. Awak tengok orang dapat beg baru, awak tak happy. Awak tengok suami dia belikan cincin, awak tak happy. Awak tengok dia pergi holiday, awak tak happy. Itu maksudnya ada hasad kat dalam. Kita tak boleh bilang, ustazah saya tak ada hasad. Ustazah saya tak ada hasad. Saya semuanya. Kata dalam Al-Quran, Allah bilang jangan kita ni kita anggap diri kita ni suci sangat. Syaitan ni kat mana-mana boleh je masuk, kita tengok orang. Syaitan kata, kau tengok suami dia. Saya bilang ini memang cerita betul-betulnya. Orang yang lihat suami orang romantik. Suami aku tak romantik ah. Birthday dia tak kasih bunga pun. Syaitan bisik. Kan dia tak buat apa-apa tau, syaitan bisik. Jadi apa yang dekat ni, dia punya zon, dia punya sangkaan, dia punya su'uzon, dia punya buruk sangka tu satu. Yang orang ni kenapa dia nak tunjuk-tunjuk, kenapa dia nak tunjukkan dia kaya ke apa, itu su'uzon, maksudnya kita sangka buruk. Yang kedua adalah kita pula form negative thoughts. Kita buat pikiran-pikiran kita ada pikiran yang negatif yang terlahir daripada su'uzon kita ni. Jadi kita bawa tau, kita dah tutup handphone kita, dah tutup Instagram dengan Facebook kita, tapi kita masih terfikir-fikir. Alah, suami aku tak sayang aku, suami aku tak sayang aku, suami aku tak sayang aku. Lepas tu datang pula masalah suami datang lambat. Terus, abang tak sayang saya lah, abang gini-gini. Syaitan, dia tunggu je.
Nak buat suami isteri kahwin ni senang. Kahwin pula. Nak buat suami isteri gaduh ni senang. Syaitan dia trigger-trigger je. Dia picit ni. Gaduh. Dan paling syaitan suka adalah bila suami isteri gaduh. Subhanallah. Ustaz dah rumah tangga, Ustaz? Belum? Okey, Ustaz. Alih-alih dah tanya soalan macam itu. Tak apa. InsyaAllah khair. Nanti ba'da qalil. Okey, insyaAllah. Sebab rumah tangga ni kan, nak gaduh ni senang tau. Bila apa-apa je tak betul, suami tak letak tuala, tak gantung tuala boleh gaduh, letak kat atas tuala basah, letak kat atas katil boleh gaduh. Kadang-kadang ada couple yang gaduh, dia datang dengan saya, kenapa gaduh? Sebab saya kalau toothpaste, saya suka picit dari bawah. Toothpaste, ubat gigi. Tapi isteri saya, dia suka picit daripada tengah. Benda tu boleh gaduh, muslimin dan muslimat. Padahal dia bukan benda tu tau, dia dah trigger banyak benda lain. Dia bukan, orang kata asal pasal toothpaste boleh gaduh, bukan pasal toothpaste. Sebab sebelum tu dia dah tak senang dah. Dia dah tak happy dengan husband dia, dah tak happy dengan isteri dia. Kenapa? Sebab social media. Kalau bukan social media pun, kadang-kadang dekat mata dia suka tengok, orang ni ada nikmat ni, orang ni ada nikmat ni. Jadi dia comparekan diri dia rasa seperti dia ni tak ada nikmat tu. Melahirkan masalah yang lain. That's why orang kadang-kadang tak faham, kenapa suami isteri gaduh? Kenapa gini? Kenapa itu? Kadang-kadang sebab kita selalu dalam otak kita ni selalu pesimistik. Selalu lihat orang ada ni, aku tak macam gini. Ada yang masalah low self-esteem. Wanita-wanita yang mana dia masih muda lah, 20-an lihat, ataupun mungkin seperti saya lah, saya dah 30-an. Lihat wanita-wanita yang lawa. Sekarang lagi zaman filter, muslimin dan muslimat. Zaman filter. Filter tu apa? Filter ni semua anak saya yang ajar. Dia lagi cepat. Si 12 tahun ni walaupun tak ada handphone. Mereka lagi cepat daripada kita ni. Ni Umi, this filter Umi. This one can do this. Zaman filter ni, orang tak lawa pun boleh jadi lawa. Orang lawa boleh jadi betul-betul lawa. Kan? Subhanallah. Saya personally pernah tengok orang ni lawa sangat, Masya Allah. Tapi bila lihat dekat real life, tak macam apa yang dia post. Kan? Tengok apa ni, kenapa? Apa yang salah ni kan? Subhanallah. Filter ni, muslimin dan muslimat, membuat kita lebih lawa. Jadi bila post gambar dia, kita ingat muka dia memang cantiknya, kenapa aku tak cantik? Jadi bila kita lihat orang ni cantik, orang ni dia ada katakan orang yang sayang dia, ada kemewahan, kita jadi low self esteem. Kita jadi macam kepercayaan diri kita macam, alah aku ni tak secantik dia, aku tak sesukses dia. Itulah, jadi kita start to compare. Kita start to bandingkan diri kita dengan orang lain. Subhanallah. Jadi banyak sangat kalau kita lihat dosa-dosa yang kita buat secara verbal kita buat, ataupun kita memang type, ataupun dari dalam minda kita sendiri. Dalam minda kita bermain banyak yang benda-benda negatif, dan hati kita ni pula jadi keras. Hati ni jadi keras sebab apa? Sebab terlalu banyak hasad, tak happy dengan orang ni, tak happy dengan orang ni, tak happy dengan orang ni. Sebab banyak sangat kita lihat scrolling. Apa culture dia bagi tu? Saya lupa. Yang scrolling je lah, kerja dia scrolling je. Muslimin dan muslimat, kita baca Quran. Hidung saya pun dah sumbat, nak breathe in pun susah. Kita baca Quran. Kadang 10 minit tu lama tau. Baru satu sembah ni cepatlah lagi. Kita buka lagi. Juzuk ni bila dah habis kan? Surah ni bila dah habis kan? Surah Kahf lagi. Kahf panjang lah Ustazah. Yasin pendek sikit. Boleh tak saya baca Yasin? Selalu dah saya dapat ni. Kahf panjang lah Ustazah. Panjang. Tapi bila scroll dekat Facebook, 10 minit tu pun rasa macam 1 minit. Cepatnya lagi. Dah scroll. Dah sejam. Aku tak masak-masak daripada tadi. Dah sejam. Nak rehat. Aku rest lah 10 minit. 10 minit kita jadilah 1 jam, jadilah 2 jam. Ada lagi satu dosa. Dosa apa tu? Membuang masa. Ya Allah. Kan? Masa kita tu daripada kita buat benda yang produktif, kita tak buat sebab kita kata kita nak scroll. Subhanallah.
Apalagi orang-orang yang sedang bekerja di office ataupun kerja ada dibayar untuk kerja. Bos tak nampak, kita buka lah tab ke, kita buka lah sekarang dengan handphone, kita buka, kita tengok scroll. Sebab orang ni dia baca Quran ke, dia buat kerja ke, dia scroll ke dengan handphone. Jadi orang tak tahu apa dia buat kerja ke, dia tak buat kerja ke. Kita boleh jadi kita curi tulang, kita tak amanah dalam kerja kita pun boleh jadi seperti itu. Okey, jadi banyaklah kalau kita lihat dosa-dosa yang kita harus perhatikan, muhasabah diri, lihat adakah aku seperti ini, ada tak yang aku buat salah mungkin, ataupun dengan minda saya negatif atau positif. Kalau rasa banyak sangat negatif, saya secara terus saya tak percaya dengan cutting social media. Saya percaya kita kontrol diri kita. Kita mampu kontrol. Mampu. Tapi macam ajar anak kita, ajar semua macam mana kita nak, macam WhatsApp. Takkan nak potong? Tak boleh kan? Tapi mampu kontrol diri kita. Buat apa yang benar dan apa yang tak benar jangan buat. Kadang-kadang WhatsApp chat group ni pun toksik. Betul tak? Satu orang hantar gini, awak nak tegur lah katakan orang yang tak berhijab. Awak nak tegur anak saudara awak yang tak berhijab. Lepas tu, awak letak dalam WhatsApp chat group gambar jenazah. Tutuplah aurat kamu sebelum kamu ditutup auratnya. Gitu-gitu kan. Habis Ustazah, saya dah bilang tu Ustazah, saya gini. Itu sebenarnya dakwah dia dah salah tu. Dah salah. Dalam Islam tak ada kita pakai sarkasm ke, pakai kita macam, apa yang sarkasm? Apa nak bahasa Melayu? Apa dia? Sindiran. Yes, thank you Ustaz. Sindiran, kita sindir-sindir. Oh, sindir dalam ni lah, sindir dalam tu, dalam WhatsApp lah, padahal kita nak kenakan sindir dalam WhatsApp tu. Itu dah salah dah. Itu dah salah. Kita tak boleh sindir-sindir dah. Sebab bila kita sindir, orang tu terguris, sebenarnya dia akan lebih jauh daripada Islam. Dalam cara dakwah, kita nak ajak orang ke Islam, kita kena ajak dengan cara yang paling baik, cara yang dia suka. Bukan cara yang dia tak suka. Subhanallah. Okey, alhamdulillah saya rasa dah nak masuk 50 minit, 45 minit ni. Ada soalan-soalan tak yang nak tanya? Baik, So far Ustaz ada soalan? Syukran Ustazah atas pencerahan yang sangat baik. Jadi saya ada beberapa soalan lah. Okay? Tapi sebelum kita pergi pada soalan, alhamdulillah, saya rasa Ustazah Syamim telah mencerahkan topik ini sangat baik. Ya, yang paling saya tertarik lah, antaranya lah adalah berkaitan dengan Allah Ustazah telah mengingat kita semula tentang sifat Allah iaitu Al-Muhsi, di mana Allah ini tidak ada satu perkara pun yang terlepas dari pandangan Allah. So, kadang-kadang kita ni tentang anonymous lah, behind the fake account dan sebagainya. Kita ingatkan ialah kita tak apa-apa ni, tak kisahlah sebab apa, orang pun tak kenal kita. Tapi pada hakikatnya Allah tetap melihat dia. Dan juga Ustaz pun telah kongsikan sebuah ayat ya, di mana pada hari kiamat nanti ya, di mana mulut terkunci tapi kita punya tangan akan berbicara, kaki akan berbicara dan sebagainya. Dan juga Ustaz, satu perkara lagi tadi berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita kontrol lah dengan penggunaan kita di social media. Sebab saya rasa istilahnya adalah doom scrolling di mana kita scroll. Betul Ustaz? Yes, doom scrolling Doom scrolling okay. Kalau tak silap saya. Yes. Kadang-kadang kita sampai tak perasan dah scroll lama-lama. Jadi Ustaz, soalnya sekarang, adakah kita boleh regard ataupun social media ni sebagai sebuah perkara yang lara? Perkara yang mungkin buang masa, sia-sia dan sebagainya. Dan kalau tidak, bagaimana kita boleh jadikan social media ni sebagai ladang pahala kita? Okey. Soalan yang baik dan saya rasa Ustaz pun tahu jawapan dia Masya Allah. Soalan yang baik tentang lara. Lara ni adalah macam, lara tu apa Ustazah? Lara tu gini. Lara tu dia macam ilhaq pun ada. Ilhaq tu maksudnya kalau muslimin dan muslimat tahu surah Alhaakumut Takatsur perkataan alhaakumut takatsur, alha tu datang perkataan ilha. Maksudnya sesuatu yang mana dia mengambil masa kita, fokus kita daripada sesuatu yang sepatutnya kita buat. Orang sepatutnya solat, katakan. Sepatutnya solat, tapi dia nak tengok TV juga. Nantilah.
Tengok TV tu ilhaq. Jadi lara. Jadi satu-satu yang mana dia tak fokus, distraction lah. Kalau bahasa orang putih kita kata distraction. Sesuatu yang mana distract dia. Dia sepatutnya buat ni. Orang tu sepatut belajar tapi tak belajar, tengok TV kan. Sepatutnya solat tapi tak solat, tengok TV. Itu namanya ilhaq dan lara. Jadi kalau kita tengok sesuatu lara yang membuang masa, Allah sebut dalam Al-Quran, Alhaakumut Takatsur, dalam surah Alhaakumut Takatsur, surah At-Takatsur, Allah cakap tentang orang-orang yang mana kita ni lah, manusia ni, kita kadang-kadang membuang masa buat sesuatu yang tak penting. Akan sampai satu masa yang mana kita tengok, I've spent so much time on that, saya tak ada time nak buat benda ni. Ataupun hidup kita, bila kita muda, kita dah lara lah, kita betul-betul, kita YOLO you only live once sampai kita dah umur 50 tahun, kita tengok alamak, time saya ni dah, betul-betul saya dah membuang masa, saya kena fokus. Jadi yang apa kita nak cakap ni, senang, kalau tadi Ustaz kata doom scrolling ni sebenarnya boleh jadi sesuatu yang distract. Dan distract siapa? Bukan hanya anak-anak di primary school atau di secondary school, tapi juga ibu bapa. Ibu bapa kalau cakap pasal parenting, ibu bapa dah terlalu banyak scroll, sampaikan anak cakap, nantilah, wait lah, Sebab kadang-kadang anak ni cakap sesuatu kita tak faham. Saya terus terang cakap, anak saya 10 tahun, cakap pasal Ninjago ke, cakap pasal Roblox. Saya kadang-kadang tanya tau, ini you speaking English ke not? Saya tak faham dia punya bahasa sebab dia punya terms lain kan. Jadi kadang-kadang dia cakap tu, kita tak interested. Tapi as parents, kita kena be interested. Bukan action interested tau, be interested. So it's a challenge sekarang, subhanallah. Dulu kita tak berbual sangat dengan mak bapak kita. Sekarang lain Sekarang anak-anak nak cakap, nak berbual. Jadi time ni, sedang parents are very distracted. Dan bukan hanya parents, kadang-kadang grandparents. Nenek-nenek, datuk-datuk tu, lagi WhatsApp, hantar video, hantar ini, kan? Dulu hari tu kita orang joke lah, kita ada joke. Kalau nak sesuatu jadi viral, hantar je ke WhatsApp chat group pakcik-pakcik, mesti viral dia. Sebab pakcik-pakcik dia suka share, kan? Bagilah benda ni bagus. Kalau benda bagus, share tu memang bagus, Masya Allah. Tapi itulah, kalau terlalu banyak masa dan kita spend time dekat sana, waktu kita membazir begitu sahaja. Kalau kita membazir waktu, muslimin dan muslimat, this is not a small thing. Waktu yang dah lepas, dia tak akan kembali lagi. Waktu yang kita ada, Allah akan tanya kita macam mana kita spend waktu yang Allah berikan pada kita. Jadi kita kena, apa yang kita ada di depan kita ni, apa pula dia keluar ni. Apa yang kita ada di depan kita, masa kita ada, make full use of it. Make full use of it. Ingat, apa yang dah pergi takkan kembali tau. Kita dah tak dapat lagi masa-masa kita. Jadi kita ni kena take good use. Kita ada 24 jam. Dan muslimin dan muslimat, kita ni bila-bila saja boleh meninggal. Bila-bila saja. Kalau saya pandang kepada orang-orang yang mana mungkin dia tak boleh bergerak, dia tak boleh bangun, dia terlantar di atas katil. Saya lihat mereka dan saya beritahu diri saya, ya Allah, Allah berikan saya kuasa, berikan saya masa. Jadi saya kena gunakan masa ni dengan sebaiknya. Saya kena gunakan kesihatan saya dengan sebaiknya. Jadi sentiasalah kita ingatkan diri kita. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Nabi bila mereka berjumpa, bila mereka berpisah, mereka sering baca surah Al-Asr. Itulah sebabnya kita pun baca surah Al-Asr bila kita tutup majlis. Kenapa? Sebab saling mengingati wal asr. Allah sumpah demi asr, waktu asar. Apa tu asar? Al-waqt, maksudnya waktu juga, tapi Allah gunakan al-asr. Asr tu maksudnya time is squeezed out, dah running out of time, dah tak cukup masa dah. Okay, innal insana lafi khusr. Kita muslimat, kita semua muslim-muslimat, kita semua dalam kerugian. Jadi bila saya baca ni,
Salah satu kerugian yang kita hadapi sekarang adalah masa terlalu banyak di social media, masa yang mana kita tak kontrol diri kita. Jadi jangan salahkan social media. Kita boleh kontrol teman-teman friends list kita, kita boleh kontrol masa kita boleh kontrol apa yang kita nak lihat dan apa yang kita tak nak lihat. Jadi jangan salahkan social media. Salahkan diri kita. Dia adalah satu app yang saya rasa adalah Allah berikan pada kita juga satu blessing, satu rahmah. Dengan Zoom kita dapat tengok online. Saya tak payah pergi Masjid Al-Khair, saya tinggal Tampines. Saya tak payah pergi Asyakirin. Macam mana saya nak pergi Asyakirin, nak pergi Darussalam, nak pergi Al-Khair. Sekarang tengok dengan teknologi kita boleh sama-sama buat satu program. Itu satu blessing tapi jangan sampai kita gunakan dengan kita salah gunalah rahmah yang Allah berikan daripada COVID ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustazah atas perkongsian sangat menarik. Dan Ustaz, mungkin boleh kongsikan kat kita tak, apakah mungkin adab-adab yang perlu kita perhatikan bila kita di social media? Sebagai contoh, adab dari segi kita yang post dan juga mungkin adab sebagai orang yang sebagai user lah, yang follow kita dan sebagainya. Ada tak certain adab yang mungkin maybe saya can share lah about satu ke dua yang paling penting sekali, insyaAllah. Okay. Very good question juga, adab. Kalau kita ikut orang kita sebenarnya ada kontrol, kita nak ikut siapa. Apalagi di Instagram kan, kita nak ikut siapa. Kalau katakan awak ikut seseorang ni, dan katakan betul-betul lah menyampah dengan apa yang dia post, awak unfollow lah dia. Kan, unfollow. Katakan tak boleh angkat lah dia, segala macam dia nak post lah, dia punya bag lah, dia punya gelang lah, dia punya apa lah, mami jarum lah. Okay fine, awak tak suka dia, awak rasa dia hati awak ni rasa macam risau, macam stres dengan apa yang dia post, maka silalah unfollow dia. Jangan ikut dia. Itu bukan putuskan silaturahim. Itu sebenarnya menjaga kita punya minda dan hati kita lah. Jangan kita pergi pula, apa ni nak show off je. Ada orang DM terus, dia message terus. Tak payahlah show off. Orang lain pun pergi holiday lah, orang lain pun beli bag lah, orang lain dah gini. Tak payah. Kalau kita rasa dia memang kita tak boleh angkat lah benda-benda orang-orang yang post ni, sila unfollow. That's why I say, bukan salah social media. Kita sendiri ada power, ada kuasa. Kita keluar. Saya tak boleh. Kalau jumpa ke kat mana, tak kenapa kau ni, taklah saya tengah memang nak small aja, saya punya friend ni sekecil je, saya ni pening lah dengan social media, saya nak sikit-sikit je kawan, share-share kuliah gitu je. Okay dah. Jadi jangan ikut. Itu you as a user, awak yang ikut. Dan kita sendiri untuk orang lain, saya selalu tengok ni, empathy is very important. Okay, apa yang komunikasi dalam komunikasi, bukan apa yang kita nak cakap tau. Adakah orang yang nak terima ni, dia faham tak apa kita cakap? Dia boleh terima tak? Jadi bukan kita suka hati nak post apa, kita suka hati gini, kita suka hati itu. Lepas tu bilang, aku punya page apa, aku punya pasal lah nak post apa kan? Tak. Kita post tapi satu dunia. Sekarang apa kita buat, apa kita ambil gambar pun, kita letak kat social media, walaupun private ke macam mana ke, boleh je orang lain dapat. Cepat sekarang boleh hack, boleh ambil, boleh screenshot, boleh buat apa-apa lah. Boleh buat apa-apa. Jadi be very careful. Kita kalau kita nak cakap tu, make sure apa yang kita cakap tu tidak menyakitkan orang, menyakitkan hati orang. Tidak. Contoh lagi saya cakap, ni benda sensitif benda seperti keganasan. Kita nak share, kita nak support, kita nak ni. Lepas tu kita cakap dengan penuh emosi yang mana cara kita cakap ni, boycott, gini. Orang lain pun, ya boycott. Benda dia memanglah ustazah, ni kan Islam, kita kena ni kan. Tapi sabar. Kita kena fikir, what is the consequences of our post? Apa yang kita letak, apa yang kita post ni, adakah dia membawa akibat yang lain? Sebab kadang-kadang orang, kita ni mungkin nak post something, orang lain baca, dia jadi hyper tau. Dia jadi hyper, okay, mari. Kita bunuh semua orang. Dia ambil pisau, dia ambil apa, dia keluar, dia start bunuh. Sebab apa? Dia rasa macam, dia rasa kekesalan ni, dia rasa tu memang dalam. This is a real thing. Kadang kita tak perasan apa yang kita post boleh jadi dia macam ripple effect. Dan orang lain boleh salah faham
dan cara persepsi dia lain, dan dia boleh buat sesuatu yang mana, ini yang kita cakap pasal racism and all that. We are staying in Singapore. Kita di Singapura. Di Singapura bukan kita takut nak cakap. Ada yang tanya, asal kita sikit-sikit takut nak cakap? Bukan takut nak cakap. Kita cakap dengan hikmah. Sebab Islam yang ajar kita, bukan Singapura yang ajar kita. Islam yang ajar kita untuk berbicara dengan hikmah. Berbicara dengan hikmah yang mana orang lain boleh faham dan tidak macam kita ni bukan lempar batu dekat sungai lepas tu lari tau. Tak boleh. Kita kena tenangkan situation dia. Okay, wallahualam. Baik, Ada insyaAllah. lagi ke Ustaz? Ada Ustazah. Jadi teruskan ya. Apa-apa soalan boleh dipersilakan. Sebaiknya letak di Facebook Masjid Darussalam lah. Jadi saya boleh rujuk pada soalan anda insyaAllah. Baik Ustazah, soalan seterusnya tentang tadi Ustazah kongsikan kan, kalau kita nak information tu senang viral, kita hantar grup pakcik-pakcik. Saya pun bekerja di masjid ni, dalam banyak grup juga pakcik-pakcik. Bagusnya ialah aktif setiap hari, cakap selamat pagi, doakan dan sebagainya. Tapi paling yang merisaukan ni bila kongsikan tanpa kita tabayun tanpa diselidiki betul sama ada sahih ataupun tak berita tersebut. Jadi sebagai orang-orang beriman, sebagai kita percaya konsep dosa dan pahala, bagaimana caranya yang patut kita lakukan sebelum kita kongsikan sebuah maklumat tersebut? Okay. This is very true lah. Memang kalau kita tengok grup-grup ni kan, selamat pagi, selamat petang kan, bukan tak ada masalah. Memang kalau semua okey, tak ada masalah. Cuma kalau kita spreadkan news ni, kadang-kadang news dia tak betul. Ataupun dalam newsnya, tulis panjang-panjang kat bawah tu, kalau kau tak sebarkan, maka gini-ginilah dia macam gitu kan. Kalau sebarkan ada gini kan. Ni semua dia nak orang share. Jadi dia taruh, kalau lebih kita rasa takut. Kalau aku tak share kan, nanti sesuatu terjadi pada aku ke, gitu kan, kita tak masuk syurga ke, Allah kan tanya kenapa aku tak share, gitu-gitu kan. Sebenarnya dia psikologi. Banyak itu sebenarnya dia main dengan kita punya fikiran. Dia nak kita share. Jadi dia cakap macam itu, takut-takutkan. Dia takut-takutkan kita, jadi bila kita takut, kita akan buat. Jadi tidak ada masalah. Jangan, kalau benda tu betul, bagus, awak betul nak share, amalan-amalan, zikir-zikir yang boleh membantu, katakan kalau risau hati, baca zikir ni, okeylah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang benda tu mungkin hadis, katakan hadis Rasulullah. Kadang-kadang hadis tu bukan tak benar pun. Hadis tu adalah hadis maudhu', katakan, ataupun hadis yang tidak benar, hadis buatan. Kita nak spread hadis pun kita kena tengok hadis ni betul ke tak. Jangan kita cermai, ni hadis lah cakap Rasulullah, kita pun spread. Tak boleh. Jadi kita kena tahu ni hadis betul ke tak, ayat Quran ni betul ke tak, dalam informasi dalam ni betul ke tak. Jadi baru kita kena betul-betul selidik lah. Jadi kita kena buat homework. Hadis ni betul tak? Sekarang online semua boleh dapat lah. Nak tanya Ustaz. Sekarang ini hadis betul tak? Hadis sahih tak? Quran jangan cakap. Quran boleh check je. Nanti betul ke tak? Ni online semua dah boleh check. Jadi buatlah. Jangan sampai kita share je. Kalau kita ragu-ragu, silalah share dulu. Benda yang kita pasti baru kita share. Kadang saya kasih contoh Ustaz. Ada berapa masa dulu kita ada cerita makcik keropok. Kan? Orang cakap pasal makcik keropok, kita pula send makcik keropok. Agaknya dia ni makcik keropok, agaknya dia tuan. Lepas tu daripada cerita tu, orang pula buat cerita lagi. Buat cerita lagi. Habis buat meme lah, buat benda yang jenaka. Itu semua sebenarnya, janganlah kita buat. Benda tu kita tak tahu. Whether dia betul makcik keropok ke tak. Belum tahu jangan hantar. Belum tahu jangan send. Tak payah send. Kadang kita nak juga kasih, be the first one to send. Kita nak tahu, tapi kita tak tahu benda tu betul ke tak. Okay, ingat. Apa yang awak share, awak tanggung. Kalau benda yang awak share tu betul, benar dan bermanfaat, awak dapat pahala. Kalau benda yang awak share tu adalah benda yang tidak benar, maka itu adalah fitnah. Itu dosa fitnah. Dan lepas tu orang yang awak share tu, dia share pula kepada 10 orang. 10 orang tu share lagi kepada 10 orang. Allah. Itu dah macam berganda-ganda dah kita punya dosa. Subhanallah. Jadi hati-hati WhatsApp ni sekali awak kasih, dia dah boleh beranak pinak punya dan banyak sangat. Jadi please be careful apa yang awak share.
Tolonglah be careful. Dan kalau dia aib orang, awak share kepada 1 orang. Dia share kepada 10 orang. 10 orang tu share lagi kepada 100 orang. Ya Allah, aib 1 orang ni awak telah buka kepada 100 orang. Sebab apa? Tapi saya tak share apa pada 100 orang tu sebab source dia awak. Sebab kalau awak tak share, tak picit share tu, kita tak tahu tau yang kita picit share dengan forward ni, dia punya consequences ni besar tau. Ramai orang yang dapat pasal kita press. Kalau kita tak press, orang 10 orang tu takkan dapat apa? Mungkin dia dapat. Kadang kita bilang lah dia dapat daripada orang lain dah, tapi bukan tapi kita tak masuk pun termasuk daripada dosa tu. Jadi janganlah sampai kita buat ni every time nak share, check dulu. Dan kalau ada kawan-kawan dalam grup yang buat, yang share, bilang berita ni tak betul, berita ni tak benar. Kadang-kadang berita 2 tahun, 3 tahun yang lalu diorang keluarkan. Bilang ni tak betul, jangan kita sebarkan, delete sekarang, semua delete, jangan. Gitulah. Kita kena saling nasihat menasihati. Betul, saya setuju sangat dengan konsep tabayun tu. Kita perlu selidik dulu kesahihan berita tersebut yang kita dapat. Sebab tadi saya kongsi tentang masalah isu makcik keropok tu saya pun teringat juga. So, masa tu saya pun boleh tahan lagi muda lah. Boleh tahan lagi muda. Jadi yalah, kita dengar orang ketuk kan dah jadi takut dah. Budak dekat sekolah, kat madrasah tu jadi perbualan hangat lah makcik keropok tu. Dah jumpa makcik keropok, lepas tu berapa tahun kemudian tentang keropok plastik pula. Isu keropok juga. Kesian makcik yang jual keropok tu tak pasal-pasal orang kata keropok plastik dan sebagainya. Jadi tak pasal-pasal orang lain pun terkena nanti. Betul. Jadi masya-Allah sangat bahayalah. Jadi Ustaz, tadi Ustaz juga cakap tentang kita membuka aib orang kan. Tapi sekarang ni kalau kita lihat dulu ada sebuah budaya lah masyarakat kita di mana suka storm. Dan sekarang pula konsepnya adalah more towards vigilante lah. Kerana mungkin niatnya adalah untuk kita ambil gambar orang, ambil video dan sebagainya, tapi niatnya untuk sebagai pengajaran. Jadi adakah itu budaya yang kita patut elakkan atau macam mana Ustaz? Itu storm sampai kita kadang-kadang nak marah anak kat luar pun takut takut kena storm. Itulah baru-baru ni pun ada wanita yang marah dengan ini kan. Kadang kita kita tak tahu situasi dia. Video yang berapa saat ni kita tak tampak tahu kenapa, apa yang jadi sebelum, kenapa apa yang jadi selepas. Habis kita kalau ambil orang buat something, kadang-kadang banyaklah sekarang dah banyak orang ada storm sinilah, ginilah. Habis kita tengok, kita daripada video berapa saat ni, berapa ribu orang yang komen tentang video berapa saat tu. Padahal video berapa saat tu, kita tak tahu apa cerita dia. Dan orang dah speculate. Oh ginilah, gitulah, kenapa? Mak macam mana lah, bapak macam mana lah, gini. Orang tak faham. Adakah kita nak jadi penyebab ataupun the reason sebab orang cakap komen, kita kena tanggung tau. Sebab kalau kita tak ambil gambar video tu, kita tak upload dekat kita punya social media, orang pun tak tahu benda ni terjadi. Kita dah sebarkan aib orang ni, sebab itu orang tu pun komen. Dan do you know that the effect, kalau katakanlah video tu tentang saya, video tu sesuatu yang mengaibkan saya, okay? Kalaulah video tu diuploadkan dan ada semua komen, saya sebagai seorang manusia, kita baca komen macam gini. Katakan orang tu ada depression, katakan. Dia baca komen ni, dia memang dah tak ada harap, dia memang tak nak hidup dalam dunia ni. Dia rasa macam tak ada orang sayang dia. Dia baca those mean comments, comments yang pasal dia ni tak guna, dia ni gini. Dia boleh bunuh diri tau. Sebab dia rasa stres, dia rasa macam gini. Dan sebab dia mungkin bunuh diri ataupun dia buat sesuatu yang mungkin dia tak sepatutnya buat adalah kerana kita upload. Kita punca dia. Jadi memang benda ni Islam tak ajar kita lah. Unless ada video-video yang kita kena upload. Contoh kita tengok baru-baru ni ada suami tetak isteri. Tapi benda-benda ni sebenarnya boleh taruh kat polis je lah. Tapi sekarang lah kita bukan pergi polis, kita upload. Saya terus terang Ustaz, saya mengandung anak saya ketiga ke keempat. Saya 7 months pregnant. Pukul 12 malam saya dengar orang cakap teriak lah, help. Jadi saya tengok ada seorang lelaki dia tengah pukul anak isteri dia tau. Dah berdarah.
Jadi walaupun saya mengandung, anak saya lagi satu, saya ambil dia pukul 12 malam, saya turun. Suami saya tak ada rumah. Saya pergi sana, saya nak tolong dia tau. Dia dah drag isteri dekat sana. Tapi yang sedihnya adalah orang di sekeliling dia tu, dia orang ambil video. Dia orang bukan tak tolong perempuan ni, dia orang tak, perempuan tu dah berdarah, dah apa, dia tak tolong. Jadi saya jadi marah. Saya kata ikut saya sebab saya sedang kandungan. Telefon polis ikut saya, kita cross the road. Cross the road, saya cari perempuan tu, saya kata dengan lelaki-lelaki ni pegang dia dulu. Pegang the man, saya ambil perempuan tu, saya tarik. Dan tak ada orang nak tolong. Tapi the problem is kita ni kalau tengok masalah, kita bukan nak tolong. Kita keluarkan handphone, kita record, kita ini for what? For what? Kita tolong. Kita tolong dulu. Dan Allah lah Allah tahu apa yang kita tolong. Betul tak? Apa yang kita buat. Jadi macam tak payahlah kita tunjuk orang, kita nak kita yang buat ni ke, yang kita buat ni, tak payahlah. Jadi saya rasa this is a quite a worrying thing. Janganlah kita nak rekod semua segalanya nak beritahu orang. Allah tahu apa kita buat apa yang benar. Bukan apa yang kita nak tunjuk orang. Orang ni mesti ada yang tak happy punya. Mesti ada yang tak happy. Tak payah kita tunjuk semua orang. Allahuakbar. Baik, syukran Ustazah. Terima kasih atas poin yang sangat penting ya. Ia berkenaan dengan apa yang telah disebutkan tadi. Dan juga kita ada komen di sini. Alhamdulillah, Ustaz Harun ya, Ustaz Harun dan Rashid. Tukar kepada positif. Kalau kita sebarkan live ini, nanti Ustaz Syamim dan Ustaz Aziz doakan kita. InsyaAllah, teruskan para penonton sekalian, kongsikan live ini. Kita doakan juga ya Ustazah. Orang yang kongsikan ni insyaAllah, macam tadi kita cakap, kena kongsikan. Jadi kita doakan. Ini boleh Ustazah? Benar, betul. Benda ni kalau kita kongsikan dapat pahala orang. Kan, kita kongsikan kuliah-kuliah, Ustaz Aziz ada kuliah, Ustaz Harun ada kuliah, kita kongsikan, share. Itu boleh, Kalau tahu-tahu dapat pahala, dapat jodoh lagi, lagi banyak pahala. Okay, baik Ustaz, syukran. Okay, kita mungkinlah dalam kehidupan kita ni, kadang-kala kita mungkin dah terlupa tahu apa yang kita telah post. Tapi masalah dia, di social media kan, social media tak ada istilah terlupa, lagi kita tak delete. Kadang-kadang kalau kita delete pun, orang dah save dulu. Betul. Jadi, soalannya di sini kan, kalau mungkin seorang tu pernah salah gunalah media sosial, mungkin dulu dia keluarkan kenyataan atau dia post perkara yang menggunakan dosa, adakah dia perlu cari kembali posting tu dan perlu padam posting tersebut dan juga perlu bertaubat dan sebagainya. Jadi, apa yang perlu dilakukan, Ustaz? Okey. Kalau dulu kita pernah posting benda-benda yang sepatutnya kita tak pernah post kan. First lagi kita delete daripada kita punya account lah sebab kita ada control. Okay. Kalau account orang lain, kita boleh minta dia delete. Kalau kita kenal dia atau kalau kita dapat buatkan public, boleh tak delete ke apa, boleh ikut situasi dia lah, ikut situasi dia macam mana. Tapi boleh, tapi tak like what you say lah, ada orang dah save dekat handphone dia, ada yang tak nak delete kan, kita tak boleh paksa, kasih handphone kau kan aku nak delete, tak boleh, kita tak boleh paksa. Jadi kita ni buat what is within our capacity, buat apa yang kita boleh buat. Yang kita tak boleh buat, kita tak dapat nak kontrol. Betul tak? Saya kasih contoh wanita yang mungkin dulu tak berhijab. Saya kasih contoh saya lah. Saya datang daripada secular school. Jadi dulu secular school sampai O-level saya tak berhijab. Betul tak? Lepas saya berhijab pun saya on off sebab saya ke sekolah kan. Saya pergi ke sekolah national school. Lepas tu baru saya berhijab. Tapi saya takkan post gambar dulu. Dan teman-teman saya semua saya dah bilang, don't post my secondary school pictures. Sebab semua orang ada. Yang non-Muslim ada gambar saya, kelas foto ada, NPCC foto ada. Takkan saya nak delete kan? Jadi saya kata, apa yang saya mampu nak delete, saya delete. Jadi kita semua ada masa sidang. Ada time-time yang mungkin kita buat sesuatu yang kita tak sepatutnya buat atau apa kan. Kita buat apa yang kita mampu, kita delete. Yang tak mampu kita tak. Kalau orang tu tak nak delete ataupun kita tak dapat nak cari orang tu, tak ada masalah. Apa yang kita boleh buat adalah kita bertaubat seperti mana Ustaz beritahu tadi, kita bertaubat. Kita benar-benar kita tahu Allah kita tak nak lagi buat macam gitu. Dan post-post yang mungkin dah sakitkan hati orang ke apa, kita boleh keluarkan. Kalau dia public, kita adalah orang terkenal. Kita punya kenyataan kita telah sakitkan hati orang. Kita keluarkan apology. Kita keluarkan apology. Bila kita keluarkan apology, sebenarnya
kita bukan, tak perlu rasa malu untuk minta maaf. Kita orang yang kuat saja boleh minta maaf. Benar. Kalau awak minta maaf, you will be the first one to minta maaf. You are a strong person. Jadi minta maaf, saya beritahu macam gini-gini, sebenarnya bukan macam gini, boleh saja kita minta maaf. Jadi tak ada masalah lah yang kita, apa-apa yang kita dulu dah buat, kita bertaubat, kita berazam lah jangan kita nak buat benda ni lagi, dan kita nak from now on, hari ini sebenarnya special 15 Jun 15 Jun ni pertengahan tahun 2022. Dia pertengahan. Bila dia pertengahan sekali ni, kita nak tajdid dunia lah, kita nak memperbaharui niat kita. Kita nak jadi orang yang lebih baik. Kalau setengah tahun sebelum ni kita dah lagai, kita dah lalai, perkataannya lalai dan apa, maka kita nak jadi orang yang lebih fokus dan lebih produktif dan orang yang lebih dekat dengan Allah SWT. Sebab kita tak tahu ajal kita mungkin sebelum akhir tahun ni. Malaikat maut dah ada appointment dengan kita mungkin sebelum tahun ni berakhir. Kita tak tahu. Jadi kita sentiasa buat yang terbaik. Muslimin dan muslimat, satu. Ini last question Ya, last question betul. Last question. Satu je saya nak wrap up, boleh tak? Satu je. Muslimin dan muslimat, saya selalu fikir macam gini. Kita kalau dah meninggal kan, social media kita belum meninggal. Jadi apa yang kita tinggalkan, foto-foto kita, gambar-gambar kita, kita punya apa kita tulis, dia masih tetap kat sana tau. Dan kalau muslimat tahu, orang yang meninggal, lagi orang pergi kat dia punya page. Siapa ni meninggal ni? Tengok pula post dia semua apa kan. Jadi kita nak meninggal ni, what kind of legacy do we want to leave behind? Apa yang kita nak, adakah kita punya page penuh dengan syarahan, penuh dengan benda-benda yang baik, penuh dengan benda yang berhikmah, ataupun kita nak tinggalkan benda-benda yang merepek? Merepek tu macam mana? Sekarang zaman TikTok, zaman reel. Itu belum saya sentuh tu. TikTok dengan reel. Zaman TikTok dengan zaman reel. Boleh buat reel? Boleh, saya pun buat reel. Saya buat TikTok tapi saya tak tahu, belum tinggal. Saya buat reel je. Tapi reel saya tak adalah macam berjoget-joget kan. Kadang berjoget-joget. Saya kadang fikir, apa kalau bahasa Mesir dia kata mayan fa'ash. Macam tak ada guna dia. Kalau joget-joget gini, joget-joget gitu, lepas tu kita gelik-gelik, aurat kita ternampak. Kita tutup aurat apa ustazah? Tutup aurat tapi awak gelik-gelik. Kita gelik-gelik. Kita kena jaga kita punya aurat. How we portray is not just about covering ourselves. Jadi kita kena tanya diri kita, adakah bila kita meninggal ni, video kita gelik-gelik orang masih nampak? Kita meninggal, video kita menyanyi, video kita gelak-gelak, video kita dengan aurat, bila kita, orang masih nampak. Allahu Akbar. Apa yang kita nak jawab ni? Macam mana keadaan kita di dalam kubur? Subhanallah. Jadi betul-betul lah hati-hati. Dan sekarang social media pun ada, kalau awak dah meninggal, awak boleh delete juga social media awak ataupun ganti orang lain. Tapi jaga. Ingat, kita hidup bukan hanya untuk dunia, kita hidup juga untuk akhirat. Jadi kita tak nak tanggung dosa kita yang kita buat. Kita ada amalan yang berterusan. Bila kita dah meninggal, kita tak nak dosa yang berterusan juga. Kita nak amalan berterusan through social media. Jadi tak payah nak shut social media. Kita meninggal, social media kita pun bawa manfaat pada orang lain, dan itu menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Satu amalan yang mana kita sampai ke dalam kubur kita. Sebab kita memanfaatkan orang daripada social media kita. Jangan jadi dosa yang mana kita diseksa, padahal kita tak buat, benda tu masih kat sana, tak ada orang delete. Kalau kita boleh jadi hantu kan. Kalau lah macam tu. Jadi delete social media aku kan. Gitu, subhanallah. Semoga Allah pelihara kita, Allah pelihara akhirat kita insya-Allah, Allah pelihara kita dalam social media, membuat social media menjadi satu medan yang mana kita dapat kumpul pahala kita untuk akhirat kita insya-Allah, dan bukan satu medan ladang yang mana kita kumpul dosa-dosa kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz daripada Al-Khair, daripada Ustaz-Ustaz daripada Al-Khair, daripada Darussalam, daripada Asyakirin, Ustaz Haziq, Ustaz, tadi ada Ustaz Harun
Ustaz Harun, Assalamualaikum. Dah lama tak jumpa Ustaz Harun Masya Allah. Masya Allah. Jadi terima kasih dan saya harap nak membawa manfaat pada semua orang lah insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Haziq. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas pengurusan sangat baik dan sangat penting untuk kita renungkan kembalilah ya berkenaan dengan kita ini yang sentiasalah di social media, termasuk diri saya juga ya, daripada TikTok lah, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi akhirnya Ustaz telah kongsikan sebuah wrap up lah yang sangat baik, di mana akhirnya kita lihat apa yang kita ingin tinggalkan ya. Kerana harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi adakah nama yang baik atau nama yang buruk kita ingin tinggalkan. Jadi insya-Allah moga social media kita semua ia menjadi ladang pahala buat kita, di mana kita dapat berkumpul pahala walaupun kita telah meninggal dunia, dan insya-Allah dijauhkan daripada dijadikan sebagai ladang dosa ya, ataupun jurang dosa di mana kita mendapat dosa atas apa sahaja kita mungkin type, yang mungkin kita posting dan sebagainya. Baik, maka itu saja daripada kita bagi Hikmah Series pada kali ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang ada lagi banyak ya topik-topik yang menarik yang boleh kita kongsi bersama insya-Allah. Dan teruskan like dan share kerana insya-Allah ia lebih ramai dapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini. Ya, live ini akan sentiasa ada di Facebook, di masjid-masjid di kita, dan insya-Allah menjadi ruanglah untuk kita memperbaiki diri kita, termasuk diri saya juga. Okey. Baik, itu saja daripada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.